Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pengampunan perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami dan mengamalkan kitabnya. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung tazkirah harian kita, surah Al-Mu'minun. Kita akan sambung mula daripada ayat yang keempat. Kita dah baca ayat 1 dengan 2 dengan 3. Sekarang ni ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Di antara ciri-ciri yang kita kena bandingkanlah kita dengan mukmin yang berjaya. Ini orang mukmin yang berjaya, di antara ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ramai ulama bincangkan tentang ayat ni. Terutamanya ayat ni turun di Mekah, tuan-tuan. Terutamanya penurunan ayat ni. Penurunan ayat ni di Mekah, dan di Mekah tak ada hukum zakat lagi, belum ada hukum zakat lagi, tapi ayat ni dah turun tentang zakat. Jadi macam mana itu, jadi ulama banyaklah, panjang lebarlah ulama bincangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan zakat di sini. Sebab itu ada zakat ni ada dua makna. Satu, suci kan, zakat itu menyucikan harta kita, menyucikan kita. Zakat maksudnya suci. Jadi maksud ayat ni ada sebahagian ulama cakap lizakat, mereka yang menyucikan hati mereka, diri mereka. Itu satu pendapat. Tapi namun kebanyakan ulama cakap dia dimaksudkan di sini adalah zakat yang zakat harta. Mereka yang membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Ini ayat ni yang dimaksudkan di sini adalah zakat harta ke, zakat fitrah ke, atau zakat lah yang dimaksudkan. Ini adalah kewajipan zakat. Jadi zakat ni, tuan-tuan, kalau kita kata tentang zakat harta tu, zakat harta sekarang ni kita pada akhir Ramadan ini, akhir Ramadan ni adalah isu dia adalah tentang zakat fitrah. Itu kita nak bincang tentang zakat fitrah. Zakat harta saya tak bincang lah. Kita boleh dengar lain ustaz ke atau mana-mana buku kita baca tentang zakat harta. Tapi saya nak bincang sikit tentang zakat fitrah, tuan-tuan. Zakat fitrah kerana kita dalam suasana akhir Ramadan ini. Dia bila sampai kepada akhir Ramadan,
daripada awal hingga ke hari-hari yang terakhir Ramadan ni, kita banyak sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat siang hari puasa dan malam hari beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tarawih ke qiyamul lail. Kita banyak fokus kepada ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila tiba di akhir penghujung Ramadan ni, fokus kita patut berubah. Fokus kita haluan di kita insya-Allah lah hari malam ni dah 29 kalau Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil dah habis lah malam, dah habis lah hari-hari Lailatul Qadar kalaulah dia terjadi pada malam-malam yang ganjil. Ya, maksudnya tahun ni lah, kalau tahun ni malam, kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia terjadi pada malam yang ganjil, dah habis Lailatul Qadar tu, dah tak ada lagi lah. Besok dah malam ni adalah malam yang genap 30 Ramadan. Jadi dah habis lah. Jadi dah habis Lailatul Qadar. Kita nak kejar untuk beribadat tu semua dah habis. Sekarang ni fokus kena shift, kena tukar fokus kepada mana? Kepada zakat fitrah. Kepada zakat fitrah. Tapi biasanya lah saya dah settle Ustaz zakat fitrah, awal Ramadan semua dah settle zakat fitrah. Jadi ini kita kata dia punya falsafah dia kadang. Falsafah. Saya tak mau bincang dia punya hukum tuan-tuan. Saya tak layak lah untuk nak cakap tentang hukum zakat fitrah ni. Zakat fitrah apa hukum dia, berapa, bila dikeluarkan, berapa, dengan niat dia lah, dengan segala macam hukum biasa kita dah belajar. Tapi kita lihat kepada dia punya falsafah dia. Sedikit falsafah saya nak kongsi pada pagi ini dengan tuan-tuan. Jadi bila sampai kepada akhir Ramadan ini, kata ulama, sepatutnya kita punya fokus adalah kepada zakat. Kepada zakat, terutamanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Kerana zakat fitrah ni syiar tuan-tuan. Zakat fitrah ni adalah syiar. Maksud syiar tu apa? Zakat fitrah ni dia syiar, dia nampak, dia satu benda yang kena nampak. Macam azan di masjid itu adalah syiar, mesti nak dengar. Kalau kita tak dengar azan, tempat kita tak dengar azan, berarti tak ada syiar azan lah. Tak ada syiar azan, tak ada. Macam solat berjemaah, itu adalah syiar. Kalau tak ada solat berjemaah, orang tak nampak solat berjemaah, tak nampak, bukan syiar lagi. Syiar ni mesti nak benda yang nampak. Macam solat hari raya, contohlah solat hari raya. Sekarang pada tahun ni kita tak dapatlah solat hari raya. Solat hari raya dia syiar. Jadi dilakukan di padang. Semua orang nampak, bukan di dalam masjid. Ni syiar yang kena sunatkan adalah dikerjakan di tanah lapang supaya semua orang melihat syiar tu. Jadi zakat fitrah ni apa yang saya belajarlah, dia adalah syiar. Syiar mesti nak nampak. Kalau kita bayar zakat fitrah online, ini saya tak nak cakap tentang sah ke tak sah ke, bukan tuan-tuan. Saya nak cakap tentang syiar dia punya falsafah dia. Kalau kita bayar online, kalau kita bayar online, nampak tak syiar dia? Orang bukan Islam nampak tak syiar dia? Tak nampak syiar dia. Tak nampak syiar zakat fitrah dia. Orang Islam pun tak tahu kita dah bayar ke, kita tak bayar. Hatta keluarga kita sendiri pun tak tahu. Aku dah bayar zakat fitrah. Tak nampak syiar dia. Jadi macam mana syiar ni kita nak nak gambarkan syiar ni? Saya bawa tuan-tuan kepada zaman Rasulullah SAW. Zakat fitrah punya syiar dia. Jadi zakat fitrah, orang akan bayar zakat fitrah pada pagi itu. Pada pagi datang ke tanah lapang tu, mereka akan letak zakat fitrah mereka. Makanan lah. Pada waktu itu adalah makanan tamar, buah kurma. Mereka akan letak zakat fitrah mereka. Jadi banyaklah dikumpulkan zakat fitrah mereka tu. Jadi
di masjid ke atau di tempat penyimpanan zakat. Jadi bila dah habis semua orang dah bagi zakat fitrah ni, barulah dikerjakan solat Id, solat hari raya di padang lapang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah lapang dikerjakan solat Id. Bila habis saja solat Id lagi, orang-orang miskin akan beratur lah, mungkin beratur ke apa, akan dapat makanan, akan bawa balik makanan. Jadi syiar tu nampak, hari itu adalah gembira, hari gembira bagi orang-orang miskin. Bila orang-orang miskin ni dapat makanan atau dapat pemberian, dapat apa sajalah, habuan ke apa, itu cukup menggembirakan. Kita tengok mana-mana suasana pun menggembirakan. Jadi mereka akan balik dengan beg, mereka akan pagi-pagi itulah mereka akan pulang daripada solat Eid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan pulang dengan bawa makanan. Jadi nampak syiar tu, nampak. Saya buat contoh. Satu hari saya di Singapura di Upper Serangoon Road. Saya sedang tunggu bas di bus stand. Lepas tu belakang tu ada gereja. Ada gereja. Jadi orang keluar gereja tu semua bawa makanan tu. Semua buat bukan makanan lah, plastik, dua plastik bag penuh dengan goodies lah, kita cakap dengan bahan-bahan makanan dengan makanan semua keluar, ramai mereka. Jadi kita yang tengok, kita duduk, apa pasal ni? Dia dapat makanan ni semua. Kita tengok jadi kita bila fikir, ini rupanya macam mana seorang itu tertarik dengan satu agama tu. Bila dia lihat agama ni bagi buat pemberian kepada orang-orang yang susah. Jadi masyarakat yang di luar agama itu akan tertarik kepada agama itu. Sama juga dengan Islam. Jadi bila syiar tu nampak, pemberian kepada orang-orang miskin tu nampak, orang yang bukan Islam pun nampak, bukan nak cakap jealous lah, tapi macam lihat keindahan pagi raya tu. Pagi raya semua orang gembira. Kita dapat gambarkan suasana orang yang datang pagi hari raya. Orang miskin akan gembira pasal mereka akan dapat zakat dia, dapat pemberian dia. Jadi itu gembirakan mereka. Dan orang yang kaya atau orang yang orang yang cukup dia, mereka tempat rumah dah standby makanan mereka. Tapi bagi orang miskin, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai, majoriti, kebanyakan orang-orang miskin. Mereka akan gembira kerana pagi itu mereka dapat zakat fitrahnya. Itu yang nak kita cakap, dia punya roh dia punya falsafah kepada zakat fitrah itu. Kalau kita nak fikirkan tuan-tuan, zakat harta ni banyak. Zakat harta kalau kita nak keluarkan zakat harta, tak tahulah kalau di Malaysia ni nak kena ada sampai harta 14,000. Tak, 14,000 lepas tu baru keluar zakat harta. Kemudian keluar pun banyak juga. Keluar sampai 1,000, ada sampai 2,000, 3,000. Banyak. Baru ni saya temu seorang mualaf, dia budak dah, teenage je, remaja je. Dia kahwin pun kahwin remaja juga. Mualaf, Cina masuk Islam. Dah 2 tahun tuan-tuan. Tahun lepas dia keluarkan zakat harta dia 12,000. 12,000 dia keluarkan zakat harta dia. Tahun ni budak muda lagi, 20 lebih je. Tahun ni dia keluarkan 14,000. 14,000 buat online aja, buat online punya bisnes saja. Buat online punya bisnes saja sampai 14,000. Jadi jumlah dia besar. Banding dengan zakat fitrah. Zakat fitrah berapa je? Kalau dia lah, budak ni lah kita cakap JJ ni, nama dia JJ, keluarkan 14,000 untuk zakat harta dia. Berapa dia kena keluarkan untuk zakat fitrah dia? Zakat fitrah dia kena keluarkan RM10 aja kalau di JB sinilah, di Johor ni RM10. RM10 banding dengan 14,000,
Kan jauh beza dia. Jauh beza dia. Jadi apa hikmah? RM10 aja kita cakap. Kalau Singapura tak tahulah, saya ingat $7 ke apa, $5 ke apa, keluar zakat fitrah. Macam orang cakap apa ni zakat fitrah RM7. Apa makna dia tuan-tuan? Apa makna kita keluar? Jangan cakap untuk family kita lah, untuk diri kita je. Kita keluarkan $7 saja. $7 atau di sini RM10, RM10 aja untuk zakat fitrah. Apa hikmah dia? Ni dia tuan-tuan. Saya baca kepada tuan-tuan satu hadis. Ni hikmah di sebalik itu. Dia kata sini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi Rasulullah di sini riwayat Ibn Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan. Ini hikmah dia. Satu, pertama, tuhratan, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa daripada lara. Jadi dalam bulan Ramadan, dalam semasa dia berpuasa, dia melakukan kerja yang lara. Jadi itu sebagai pembersih. Warafas, dan percakapan yang kotor, percakapan yang tak baik semua. Jadi dia pembersih. Satu, dia punya hikmah. Ingat itu pembersih kepada kita punya puasa. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Ini dia tuan-tuan. Kedua adalah sebagai hadis riwayat Abu Dawud. Dua hikmah ni. Tu'matan lil masakin, sebagai pemberi makanan, sebagai makanan bagi orang miskin. Kita nak ambil hikmah dia tuan-tuan. Bukan, lagi sekali bukan nak cakap hukum. Jangan lepas ni tuan-tuan tanya saya dengan hukum-hukum. Hukum senang aja. Tuan-tuan bayar zakat fitrah. Zakat fitrah di mana-mana amil, sekarang online ke apa, kepada negeri masing-masing, kepada negara masing-masing, itu dia punya hukum dia. Tapi kita nak ambil dia punya hikmah. Macam mana kita nak capai hikmah ni? Jadi yang saya nak cakap bukan yang pertama tu. Itu yang pertama iaitu sebagai membersihkan kita punya puasa kita. Yang ada cacat di sana sini ada cacat. Yang kedua tu, tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan bagi makan orang miskin pada kita cakap nak dekat hari raya ni, hari raya lah, untuk hari raya. Beri makan tu bukan untuk puasa, pasal mereka akan beri makan itu untuk hari raya. Ada tak bagi makan orang miskin pada hari raya? Hari raya, dia cakap petang raya, malam hari raya, ataupun pagi hari raya. Ada tak bagi makan? Jarang kita buat itu. Jarang kita buat. Jadi kita tak rasa dia punya falsafah daripada zakat fitrah ini. Boleh tak kita nak bagi makan? Saya dah bagi zakat fitrah, Ustaz. Saya dah bagi zakat fitrah. Tak apa, dah bagi zakat fitrah. Tak kisah, dah bagi zakat fitrah. Ini kalau awak datang pada kita cakap pada bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, ke mana-mana rumah orang miskin, kita bagi makanan, dia tak sangsi. Apa pula orang ni datang, dari mana dia datang ni? Dia bawa makanan bagi kita, makanan gini semua. Orang tak cakap macam gitu, pasal dia tahu ini bulan Ramadan, banyak orang akan bagi zakat, dia akan bagi sedekah, akan bagi ni. Okey, kalau luar Ramadan memang terkejut, orang miskin pun terkejut, tiba-tiba kita datang. Jadi apa yang kita nak bagi? Biasanya kita boleh ambil falsafah zakat fitrah. Kita boleh bagi beras. Kemudian apa yang diperlukan untuk hari raya? Kalau mereka perlukan ketupat, mereka perlukan ketupat, kita beli ketupat. Banyak ketupat. Sekarang ketupat pun mahal juga. Bukan murah ketupat. Kalau sini satu biji sampai RM1.50. Satu siap dengan nasi dia lah. Dah siap tu makan. Jadi beli banyak ketupat dan daging. Dia perlu daging untuk berhari raya kan. Besok dia nak masak dengan daging. Kalau dah masak lagi bagus. Jadi petang hari raya tuan-tuan pergi ke rumah orang miskin dan bagi mereka makan untuk menggembirakan mereka.
Singapura ni mana nak cari tempat orang miskin? Allahu Akbar. Senang aja tuan-tuan. Saya dulu bila tinggal di Singapura, kita ustaz-ustaz lah, kita cakap ustaz-ustaz ni, kita pada petang hari raya ni, kita akan pergi ke rumah orang miskin. Senang aja nak cari tempat orang miskin, pergi flat sewa aja tuan-tuan. Pergi flat sewa. Beach Road ada sewa, Mata Road, Mackenzie, ada macam-macam, bukan Mackenzie lah, apa nama saya pun dah lupa. Rumah-rumah sewa. Rumah-rumah sewa ni, kita bukan nak pergi satu blok orang miskin, tak perlu. Kita nak ambil dia punya roh je. Kita pergi satu dah cukup. Tapi biasanya tuan-tuan, kita dapat tangkap satu je. Kita cakap tangkap pula. Kita dapat tangkap satu je. Makcik ni orang miskin aja ni, dia akan lead kita. Makcik tahu tak mana ada orang-orang yang susah lagi. Kita boleh dapat the whole block punya orang miskin. Kau dapat tangkap satu, itu experience kita. Tak perlu kita ada address baru. Aku tak ada address aku. Kita pergi sana je, pergi tanya je orang bawa blok. Biasa blok sewa lah. Blok-blok sewa ni. Jangan pergi rumah 5 bilik ke rumah 4 bilik, memang tak nampak lah. Kita pergi pada bawah-bawah, jumpa makcik aja, makcik tahu tak mana ada orang susah sini. Senang-senang. Di Beach Road kita pergi di Beach Road lah. Beach Road kan ada rumah sewa. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita pergi barulah kita rasa, baru nampak orang Singapura yang miskin. Baru nampak. Pernah kita masuk dalam rumah makcik dengan pakcik. Dua-dua tua, sangat tua. Saya ingat 70-80 tahun. Makcik ni, pakcik ke makcik, saya pun dah lupa. Tak nampak, mata buta lah. Tak nampak. Yang saya ingat pakcik tau. Yang makcik tu pekak pula, tak dengar pula. Hidup dalam rumah L lah kita panggil lah. Rumah L macam gitu je. Hidup tak nampak. Allahu Akbar. Ada yang kita pergi satu pakcik tu, dia punya katil apa tuan-tuan. Allah, macam nak menangis tuan-tuan kita tengok apa tu, kotak aja. Tak ada katil. Saya cakap, pakcik, ini kotak ni apa ni? Itu katil dia. Kotak. Dan banyak lagi tuan-tuan, ramai kita boleh cari. Dan kita nak satu rumah aja. Kita tak perlu, kita bawalah. Kita punya makanan semua, apa yang dah siap semua, kita drive, suami isteri, ada kereta kan, semua ada kereta, semua ada kenderaan, semua tu. Pergi drive, bawa makanan ni, go and serve them. Pergi tolong. Kita selalu tengok dalam video selebriti seperti Ibit Liu, dia buat. Kita boleh buat. Tapi kita nak sub aja dengan orang. Kita suka sub dengan orang. Ni duit dia. Kau pergi. Kita feel sikit. Petang hari raya tu bagaimana kita datang menggembirakan. Kalau kita boleh campakkan sikit lagi duit lagi, kalau kita boleh hulurkan sumbangan duit. Kalau seorang daripada kita, setiap orang satu rumah ajalah. Setiap orang yang ada duit, ada kelebihan sikit, pergi bantu orang miskin ni. Orang kafir akan nampak. Orang kafir yang jiran dia, contohlah, makcik, siapa tu datang? Itulah orang, saya pun tak kenal lah. Diorang datang bantu gini semua, nak bantu. Dia tertarik, mana tengok macam mana orang Islam ni, dia tak lupa hari raya dia dengan orang miskin. Baru nampak syiar tu. Baru setiap tahun tu mereka akan menanti-nanti kedatangan orang-orang datang untuk memberi sumbangan kepada kedua mereka. Dan mereka punya jiran ramai orang-orang bukan Islam. Baru lihat, orang Islam baiklah. Dia datang rumah, dia hantar rumah. Hantar lagi, bagi makanan lagi, bagi ini, bagi itu. Kita bukan nak pergi 10 rumah, kita pergi satu rumah aja. Satu rumah dah jadilah kita pergi untuk nak rasakan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Zakat fitrah tu untuk nak bagi makan kepada orang miskin. Baru nampak syiar dia. Baru nampak di akhir, kata ulama ni, di akhir Ramadan ni, shift kita dah stop lah. Kita punya ibadat bukan stop lah. Macam kita cakap, dia pause kejap ni. Sekarang fokus kepada sibuk bantu orang miskin, cari. Kalau kita nak, kita hanya tekan aja, tanya aja, kita akan dapat list banyak aja. Kalau kita pergi ke masjid aja,
kita ke masjid, tanya dengan dia list orang-orang miskin, mereka akan bagi nak dengan tak nak je. Nak dengan tak nak je. Kita nak buat atau tak nak. Tapi biasalah kita akhir-akhir Ramadan ni kita sibuk ustaz, nak masak, nak ini, nak itu. Biasalah, itu alasan kita lah. Kita akan bagi. Jadi kita terlepaslah. Kita terlepas suasana yang ini. Dan kita ada bawa jugalah beberapa kawan yang first time lah. First time mereka ikut dengan kita untuk buat amalan ni lah, untuk buat amalan petang hari raya untuk kita bantu orang-orang miskin tu. Mereka dapat rasa different dia kata. Dia kata, ustaz tahun depan panggil saya lagi kita akan buat. Macam dia semangat terus, besar-besaran lagi ni. Kita tak perlu besar-besaran. Kita tak perlulah nak selfie, nak tunjuk dengan orang kita bantu, nak salam lah, lepas tu nak ambil gambar, kita salam dengan dia, kita bagi, hulurkan. Ini benda ni semua kita tak perlu tuan-tuan. Kita tak perlu. Kita hanya pergi kepada dia aja. Kita bagi dan itu. Dan bila kita tengok, kalau nak cakap zakat fitrah ni, zakat fitrah, kalau kita nak cakaplah hukum zakat fitrah, berbagai ulama cakap sampai dia cakap boleh bagi daging pun. Daging pun kita boleh bagi sebagai zakat fitrah, bukan yang kita faham gandum, beras saja. Hatta daging pun boleh untuk makanan. Itulah untuk nak menepati kita cakap falsafah zakat fitrah itu makan bagi. Sebab itu dia murah tuan-tuan. Pasal dia murah. Pasal zakat fitrah ni murah pasal dia makan. Duit itu akan digunakan untuk makanan, sebagai makanan orang-orang miskin. Makan ni kalau satu orang keluar RM10 pun dah cukup. Tak perlu sampai 100 macam zakat harta sampai ribu-ribu. Jadi dengan jumlah yang sedikit saja. Jadi kita boleh, saya syorkanlah tuan-tuan kalau tuan-tuan ada itu. Sekarang ni mungkin cakap orang bagi beras, Allah, kita tengok sampai rumah orang miskin ni dia turun bawah, dia dah dapat beras banyak orang bagi. Sampai makcik ni cakap, makcik tinggal seorang, beras saya tengok, ya Allah, punya banyak beras orang bagi. Sampai makcik turun, makcik jual dengan mama bawah, jual balik beras itu, bagi benda-benda lain tuan-tuan. Kalau sekarang ini mahal, ketupat, contohlah ketupat mahal gini, bagi benda-benda yang mahal, at least dia ada jugalah, ada ketupat, ada rendang, ada daging, ada apa untuk dia berhari raya. Mungkin dia nak masak susah, dia orang tua tinggal sendiri, pakcik pun tinggal sendiri, banyak di rumah, terutama rumah-rumah sewa. Rumah-rumah sewa ni banyak old folks orang-orang tua, orang-orang senior, kita tinggal di situ. Jadi ini masanya kita nak menggembirakan mereka ni. Itu falsafah zakat fitrah. Kalau kita dapat, kita ajak sekali. Kita dapat ajak sekali anak-anak kita supaya mereka melihat sendiri bagaimana susahnya, daifnya orang-orang. Kau tinggal rumah bilik penuh dengan aircon, penuh dengan itu. Sekarang tengok tempat tinggal mereka ni, katil mereka, tempat tinggal mereka. Jadi di antara hikmah orang miskin ni adalah dia melembutkan hati kita sikit, lembutkan hati kita. Jadi itulah untuk kita dapat falsafah ataupun roh zakat fitr, supaya syiar tu, kalau semua orang buat tuan-tuan, semua orang buat, ramai orang yang lakukan syiar ni, maka nampak sangat. Tak perlulah sekarang biasa masjid-masjid atau bukan masjid lah, pertubuhan nak perlu lah dengan kamera lah, dengan nak ini semua macam nak pilihan raya pula. Tak perlu, kita individu aja, kita buatlah. Kita buat apa yang kita boleh menggembirakan mereka. Dan Allahu Akbar, kalau kita biasanya macam kita jugalah, orang pun macam kita juga. Biasa akhir-akhir Ramadan ni apa fikir, apa nak masak,
Tuan-tuan kalau hanya fikir menu saja, menu ni bagus ke, menu ni bagus ke, nak masak lodeh ke, nak masak rendang ke, nak masak ini, tuan-tuan, kita ni hanya kita lah, semualah, kita hanya pilih je menu ni, aku tak nak menu ni lah. Tapi bagi mereka ni, dia tak ada menu pun, tak ada pilihan pun. Kalau dah ada tu dah ada menu, satu menu tu dah bagus. Ada di antara mereka yang tak ada pilihan. Jadi dia pun pada petang hari raya atau 1-2 hari raya, macam mana kita akan fikirkan apa nak masak, apa nak itu, padahal mereka pun fikirkan juga itu. Sebab itu dia punya falsafah dia adalah makan. Makan. Maaflah, sekarang kan kita bagi duit. Ini perkara khilaf jugalah. Saya tak nak masuk. Kita bagi duit sebagai zakat fitrah. Tapi kalau kita nak tengok betul-betul, Nabi cakap makan. Makan orang miskin. Zakat fitrah tu sebagai makan. Pasal apa? First day raya orang fikir tentang makan. Dan orang miskin ni kalau tak ada apa nak masak, tak ada apa ini kan, ataupun dia sendiri tak mampu nak masak, nak ini semua kan, orang-orang tua kita lah, mak-mak kita kalau fikir tentang hari raya ni, fikir tentang apa tuan-tuan? Fikir tentang first day hari raya ni, fikir tentang apa? Fikir tentang makan kan. Kalau kita ada duit lebih sikit lah, moga-moga kita dapat. Kalau kita boleh sponsorkan, bukan nak cakap 10 family, bukan nak cakap 20 family, satu family je kita dapat, kita cateringkan dia. Kita catering, makcik tahun ni makcik tak payah masak, tak betul. Kita akan hantar pagi raya tak ada orang kerja ke buat, petang hari raya lah. Kita akan hantar petang raya semua dia punya masakan dia. Allahu Akbar. Saya ingat kalau kena orang tua lah, orang macam tadilah yang pakcik dengan makcik tadi tu, kalau ada orang hantar catering, siap dengan dia punya ketupat, siap dengan dia punya makanan, siap dengan dia untuk hidangan hari raya, bagaimana tuan-tuan? Kita dah masukkan kegembiraan mereka pada kerisauan, atau kita cakaplah kesedihan mereka ni nak sediakan juada hilang terus. Kita dah hilangkan dia punya orang cakap fikiran mereka lah, apa nak masak, apa nak hilang terus. Dengan mereka punya kewangan pun kita kata limited lah. Kita pergi ke satu tempat, satu itu di Beach Road lah. Interview jugalah, tanya makcik macam mana makcik hidup ni, daripada Muiz dapat berapa satu bulan. Adalah dia cakap berapa, RM50. Ada yang cakap, saya pada waktu itulah, saya ingat 20 years ago lah, perkara ni 20 tahun, sekarang mungkin dah naik ke apa, RM20. Kalau di sini dia dapat dari 300 sajalah. Dia dapat dalam 300. RM300. Tak tahulah nak bayar duit sewa, nak makan, nak ini, nak itu. Allahu Akbar. Ini satu yang benih kita kita insaflah, kita ni dengan segala macam kemewahan pada hari raya, tapi mereka ni dalam keadaan yang sedih pula nak menyambut hari raya. Nak menyambut hari raya, jangan cakap sekarang dah tak adalah, makcik ni tak kena fikir, makcik tak ada pakaian baru lah, makcik ni dia tak fikir tentang pakaian lagi. Zaman-zaman muda dia mungkin dia fikirlah, tapi umur dia dah 70 80 tahun ni tak ada fikir pakaian. Dia fikir tentang apa tuan-tuan? Makan ajalah. Dia tak fikir tentang hari raya ni apa juada. Dia pun nak macam orang juga. Dia pun nak macam orang juga tuan-tuan, untuk dia pun nak beraya juga macam kita juga. Jadi dia nak juga, itulah masanya kita sajikan dengan dia, beri dia makanan untuk dia beraya. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan, kita dapat amalkan, kita dapat beri satu family gembira dah jadilah, untuk kita merasakan kesempitan mereka. Kalau orang ni betul-betul sempit, kalau kita ada pengalaman, tuan-tuan,
kita dalam kesempitan, orang tak bantu kita, tuan-tuan, ya Allah. Betul punya hati kita bila kita sempit lah pada waktu itu. Buka kabinet pun tak ada makan, tak ada apa, Maggi je tinggal. Orang datang dengan beg, bagi kita makan, ya Allah. Gembira betul kita. Jadi itulah, kita ada merasa susah, tuan-tuan. Kita nak kita share lah dengan orang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita. Mudah-mudahan lah, tuan-tuan, kita buatlah apa yang kita dapat lakukan untuk menggembirakan. Dalam hadis banyak sekali, barang siapa yang menggembirakan satu keluarga, barang siapa yang dapat meringankan beban, kita ringankan beban mereka, tuan-tuan. $50, $100 saja. Tak banyak, tapi Allah SWT akan ringankan beban kita di akhirat. Beban kita di akhirat itu berdiri aja di padang mahsyar 50,000 tahun, tuan-tuan. Kita punya 100 tu, kita punya 100 tu, kita akan susah di sana tu 50,000 tahun di padang mahsyar. Allah Subhanahu Wa Taala akan ringankan beban dia di padang mahsyar. Ini real, tuan-tuan. Kita nak betul-betul masukkan kegembiraan dalam hati seseorang itu. Kita perlu usaha sikit, tuan-tuan. Kita perlu usaha sikit, barulah kita dapat masukkan kegembiraan dalam hati orang tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kita. Insya-Allah taala kita akan sambung lagi untuk ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.